tafakur di masjid. Perbezaan di antara meditasi dan doa. Apakah perasaan anda dan bagaimana kehidupan anda dalam hal iman? Apakah yang anda percayai dan bila pertama kali anda mengenal tentang Islam? Saya mencuba banyak jenis kerohanian lain seperti Reiki, Shamanisme. Saya cuba berminat dengan semua jenis agama. Saya sedang bercakap dengan Tuhan semasa berjalan dan saya meminta anda untuk menyatakan dirinya dalam hidup saya. Saya mahu mencari dia. Saya baru berjalan 1000 kilometer dan saya fikir saya menjadi lebih suci. Dan tiba-tiba azan mula berbunyi. Wow, seperti berkuasa. Wow, ini sangat menakjubkan, anda tahu. Saya menyukainya, tetapi saya fikir ia bukan agama saya, begitu baik untuk mereka, tetapi saya fikir ia adalah untuk orang Arab. Assalamualaikum, Brother Julian. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami. Kami sangat gembira kerana anda bersama kami. Saya ingin bermula, siapa itu Julian Raylan? Boleh beritahu kami secara ringkas tentang diri anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ahmad dan pasukan Tower Eternity. Terima kasih kerana menjemput saya. Alhamdulillah, saya dari Perancis, berumur 40 tahun. Dengan apa yang terjadi saya pernah mencari Tuhan dalam hidup saya. Saya mahu menjadi imam rumah ketika saya masih muda, saya dilahirkan dalam keluarga Katolik. Dalam hidup saya pernah cuba mencari Tuhan, dalam jenis pengalaman berbeza, sangat perlahan. Saya bermula menemui Islam. Bagaimana kehidupan anda berkaitan dengan iman? Dan apa yang anda percayai? Saya adalah seorang Kristian kerana keluarga saya membaptis saya semasa umur saya 2 tahun. Kemudian saya pada satu ketika, saya berfikir harus menjadi seorang Sami kerana saya sangat menyukai agama. Saya fikir ia memberi akal untuk hidup, dari kanak-kanak saya. Kemudian selepas keluarga saya tidak begitu menggalakkan saya untuk mengejar itu. Mereka menggalakkan saya menyertai Buddhism, saya suka Buddhism dan saya mula latihan meditasi dan ia benar menenangkan saya dan perkara itu. Dan saya mencuba pelbagai jenis kerohanian seperti Reiki, berbagai jenis penyembuhan atau Shamanism. Saya mula berminat untuk bermacam jenis agama. Apakah perkara yang membuatkan anda mempersoalkan kepercayaan anda? Adakah ia satu peristiwa atau pemikiran dan bilakah ianya? Saya adalah penyanyi selama beberapa tahun di Filipina, ia adalah impian saya dan sangat bagus. Semasa di Hong Kong, saya menghabiskan gig, sebuah konsert dan festival. Saya pergi dengan sangat merendah diri dan saya fikir mesti ada sesuatu yang tidak betul dalam hidup saya. Saya tak tahu, apakah ia, saya fikir saya tidak berpegang pada kebenaran, tiba-tiba membuat saya sedar. Saya ada kehidupan bagus dan segalanya, tapi, di sana terdapat kehilangan dalam hidup saya. Saya tahu, saya tidak menjalani hidup saya dengan jalan betul, saya tidak boleh katakan ia apa, jadi itu adalah pencetus. Saya memutuskan untuk berjalan 1000 km dari sempadan Spain. Saya ambil masa dalam 30 hari, saya dapat pengalaman bagus. Saya bermula bermenung tentang Tuhan. Saya bertemu dengan ramai orang Kristian di sepanjang jalan. Jadi saya rasa itu adalah acara besar kerana saya sedang bercakap dengan Tuhan. Semasa berjalan saya bertanya dia untuk menyatakan dirinya dalam hidup saya. Saya ingin mencari dia dan saya fikir dengan berjalan adalah sebahagian dalam proses itu. Di hujung perjalanan anda, apa yang anda rasa? Kamu telah berjumpa Tuhan, betul? Sedihnya, selepas berjalan 1000 km, saya sangat ingat, jadi anda mengharapkan untuk menjadi lebih suci kan? Jadi saya tiba di Santiago de Compostela, saya menghadiri majlis terdapat banyak pemuda Brazil yang datang ke arah saya berbasikal macam bertujuan ke saya, dan saya memberitahunya satu penghinaan dalam bahasa Brazil, dan dia balas dengan sesuatu yang buruk. Saya hanya berjalan 1000 km, saya fikir saya menjadi lebih suci. Selepas acara ini, saya sedar tidak cukup untuk berjalan, kamu perlu berjalan dengan sesuatu yang memberi kamu bimbingan, untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Di mana pertama kali anda mendengar tentang Islam? Masa sebenar saya dengar tentangnya pada peristiwa 9/1. Apabila sebenarnya saya memberi perhatian untuk Islam di mana orang yang pertama bercerita pada saya tentang Islam secara terbuka. Dia adalah seorang pemandu teksi, semasa saya di Abu Dhabi. Saya menunggu untuk terbang ke Filipina, saya tunggu selama 6 jam, saya rasa tidak mahu tunggu di lapangan terbang, saya suka lihat sekeliling. Saya tidak mengetahui tentang Abu Dhabi, jadi saya tanya pemandu teksi itu di mana tempat lawatan di sini. Dia berkata di sana masjid besar putih, sangat besar. Dan saya cakap jom pergi dan semasa perjalanan ke masjid. Dia mula mainkan radio dan terdengar lagu yang saya sangat suka, muzik ini saya sangat suka dengar dan saya tanya ini muzik jenis apa, saya tanya dalam hati saya dan saya tanya dia, dan dia berhentikan kereta dan berkata, ini bukan muzik, ini adalah Quran, kemudian dia bermula mendakwah saya tentang Islam,
Dia berkata dia berharap saya menjadi seorang Muslim dan saya dan keluarga terselamat dari api neraka. Dan saya kata tunggu sekejap, tiada siapa akan ke neraka, apa ni? Jadi di situ bermula perjalanan bermula dalam hidup saya, seorang Muslim meminang saya ke arah jalan yang bagus. Apakah perkara yang mempengaruhi anda sebelum anda menjadi Muslim? Saya rasa perkara yang mempengaruhi saya sebelum menjadi seorang Muslim adalah untuk tinggal di bahagian selatan dunia. Kerana saya berasal dari utara, saya dari Perancis. DNA dan bangsa saya dari utara, jika anda lihat di peta, ia terbahagi dua, 90% Muslim dunia dari selatan, kamu ada Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, India, Pakistan semua di selatan. Jadi kerana kerja saya mengembara ke semua negara ini, jadi saya berada di tengah-tengah dunia. Dan ada azan sedang berlangsung di sebahagian besar tempat saya lawati, yang selalu memberi kesan kepada saya. Saya teringat satu hari saya sedang bermain bola di Tanzania bersama orang Afrika, tiba-tiba azan bermula ia buat saya suka. Wow, ia berkuasa. Ia menakjubkan. Saya suka kenya. Kemudian saya ke Cyprus, sama azan berkumandang di Nikosia dan mempengaruhi saya. Saya tertarik. Tapi saya fikir ia bukan agama saya, bagus untuk mereka. Dan saya fikir ia agama orang Arab. Bagaimana kamu yakin Islam 100% betul? Terdapat dua sebab kenapa saya percaya Islam 100% benar. Pertama kerana faktor Quran adalah perkataan Tuhan. Dan saya sedar saya tidak pernah tahu itu, sebenarnya yang paling besar terdapat ayat-ayat Quran yang terbukti masa ini atau berapa dekat lepas. Saya tak boleh percaya itu, sebenarnya Quran terbukti untuk diri saya dan ianya adalah ayat-ayat dari Tuhan. Dan ia hanya datang dari Tuhan dan bukan dari Nabi Muhammad. Tapi satu lagi sebab dari pengalaman beberapa keajaiban yang saya mahu kongsi dengan anda. Semasa saya mencari Tuhan dan saya berdoa kepadanya. Saya berdoa macam orang Kristian, masih terdapat perkataan dalam YouTube tentang satu ayat Quran menceritakan tentang hujan. Masa kejadian saya baca ayat itu, kemudian bermula hujan di depan tingkap saya selama 10 saat. Secara literal ia turun hanya di depan tingkap saya dan tidak di tempat lain. Saya tinggal di tingkat 30. Bila saya lihat ayat itu, saya faham. Allah beri saya jawapan yang saya perlukan. Saya mula menangis, saya berasa sangat diberkati dan Allah tunjukkan kepada saya tak boleh fikir, saya dapat jawapan. Anda mahu hujan, di sini pergilah. Kamu mahu panas, di sini Anda pergi. Jadi kamu ucap syahadah selepas peristiwa hujan itu? Saya akan mengatakan detik penentu penukaran saya itu adalah ucapan Yusuf Estes, seorang pendakwah Amerika di mana saya berpeluang kerja dan jumpa selepas terangkan abang hitam di YouTube. Apa perbezaan antara Bibel dan Quran? Kenapa dalam Quran ayat Tuhan dan bukan di Bibel? Selepas 30 minit dia terangkan dengan baik, saya lafazkan syahadah. Apa yang anda rasa selepas ucap syahadah? Selepas ucap syahadah, saya seperti orang kaya, rasa seperti seseorang datang pada saya dan berkata, lihat anda sudah jadi Muslim. Ya, saya letakkan satu dalam akaun bank. Tapi anda mesti cakap di depan orang, anda bukan Muslim. Saya cuma katakan pada orang, saya tak boleh. Saya tak mahu satu. Saya lebih kaya daripada itu sekarang. Kebenaran sangat mahal. Bagaimana keluarga dan orang sekeliling anda bertindak balas atas penukaran agama? Saya tahu ia bukan berita baik untuk keluarga dan ianya bukan untuk dihargai. Bila saya beritahu ibu, saya masuk Muslim, dia kata pada saya itu perkara paling buruk yang saya boleh beritahu dia. Tapi Alhamdulillah dia ubah fikiran. Saya fikir dia sedar terdapat perkara cantik yang besar di dalam Islam dan dia sedar saya jadi orang yang lebih baik. Islam menjadikan anda seorang yang bagus. Selepas anda masuk Islam, anda rasa susah untuk solat 5 waktu, berpuasa dan selainnya? Selepas masuk Islam, ia mungkin perlukan masa untuk saya sembahyang 5 waktu. Pertama sekali 2 kali dan kemudian perlahan-lahan dan yang susahnya solat subuh di awal pagi. Tetapi selepas saya masuk ke dalam irama, saya tidak menyerah untuk berlatih. Saya cuba untuk solat 5 kali sehari. Saya mendengar bahawa anda melakukan meditasi di masjid. Apa perbezaan di antara meditasi dan solat? Apa yang anda rasa? Perbezaan ketara antara meditasi Buddha dan solat di mana meditasi Buddha ialah cuba mengosongkan fikiran. Tapi meditasi Muslim kamu bertadabur, anda cuba terkesan dengan hidup di jalan Allah. Ia sangat berbeza, cara yang menarik untuk bermeditasi. Ia jalan proaktif di mana maksudnya anda tidak perlu mengosongkan fikiran. Tapi anda cuba isi minda anda dengan kebaikan dan pemikiran yang baik ke arah Allah dan pencipta, dan anda cuba kenal siapa diri anda dan siapa Allah dan cuba sambungkan, di mana meditasi Buddha banyak dalam satu cara, anda kosongkan fikiran dan lihat kebenaran keluar. Ia adalah metodologi yang bagus. Tapi kamu perlu isikan dengan perkara yang baik. Terdapat titik kosong di minda yang diisi dengan alkohol semula minggu depan atau dengan barang lain.
Adakah terdapat seorang masuk Islam selepas anda ucap syahadah? Jadi ada sedikit yang masuk Islam selepas saya ucap syahadah. Cerita paling seronok, kawan Jepun saya, macam seorang abang. Saya jumpa dia semasa umur saya 18 tahun di Australia. Kami belajar bisnes bersama. Kami kehilangan duit dan saya beritahu dia, kamu hilang duit tidak mengapa, jika kamu tak terima Islam. Kami hilang segalanya dan dia mula dengan apa yang saya katakan, dia datang ke Malaysia dan ucap syahadah dan kami terbang bersama. Isteri dia orang Filipina dan masa itu masih belum Muslim. Kemudian dia ucap syahadah dan mereka berkahwin di rumah saya. Perkara apakah yang anda dapat bila anda mencari Islam? Jika anda tidak melakukan perjalanan sebanyak itu. Saya fikir ia pasti lebih mudah kerana kehidupan yang saya miliki, saya melawat lebih 50 negara dan bercakap 4 bahasa, jadi lawatan saya memainkan peranan besar, jadi bila saya pergi negara Muslim, saya sedar terdapat orang yang bagus dan mereka dapat nikmat besar di dunia dan saya sedar legasi Islam sangat besar dan saya ingin menjadi sebahagian dari legasi dan bercakap untuk legasi ini. Apa projek yang anda buat sekarang ini? Buat masa saya fokus tentang halis media pengeluaran di mana saya jalankan projek yang baik tentang Nabi Muhammad. Ia adalah dokumentari kedua dia dipanggil Harapan Terakhir dan kami dilawati lebih 100 orang yang masuk Islam dari 4 negara, untuk temuduga pasal apa kaitan antara mereka dan Nabi. Setiap orang berbeza tahap sayang kepada Nabi. Kami saya pelbagai sebab, untuk keadilan untuk adab dan keberanian. Kami mahu beberapa wawancara intim untuk tahu impak dari Nabi Muhammad, setiap mualaf dari jalan berbeza. Legasi Nabi Muhammad sangat besar dan di sana banyak diambil darinya, sebab itu kami perlu banyak orang, di mana kami jemput banyak mualaf yang ada masa untuk diwawancara dan berharap ia akan bersambung dan kami harap akan menjadi filem tahun 2023, insya Allah. Dan akhirnya apa komen terakhir anda? Kita akan melalui masa yang sukar tentang perang, penyakit itu dan ini dan saya ingin beritahu semua, jangan berputus asa. Sebab itu kami panggil dokumentari baru sebagai Harapan Terakhir menjadi Nabi, dia tidak bimbang. Kami semua umat Nabi dan semua akan jadi baik, walaupun kami pergi ke tribulasi, kami akan sentiasa optimistik dan sentiasa positif kerana kami ada Nabi untuk seluruh alam. Dia adalah yang terbaik dan dia sangat diberkati oleh Allah.